Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 2033 kursus perakaunan kos. So berikut adalah merupakan penerangan bahagian kedua untuk pengekosan produk bersama dan juga produk sampingan yang meliputi slide 27 sehingga slide 38. Objektif kuliah 1, 2, 3, 4 dan 5 telah pun kita liputi di dalam penerangan bahagian 1. So untuk penerangan bahagian kedua ini kita akan fokus kepada objektif yang ke-6 iaitu memperakaunkan produk sampingan menggunakan 2 kaedah ya, dan yang ke-7 adalah menjelaskan mengapa kos bersama dianggap sebagai tidak relevan ya, dalam menganalisis proses pembuatan keputusan, yakni memproses terus ataupun menjual pada titik pemisah. Okey, perakaunan bagi keluaran sampingan ataupun produk sampingan. Kos bersama tidak diagihkan kepada keluaran sampingan ya. Kos bersama hanya diagihkan kepada produk bersama sahaja. So hanya kos proses tambahan yang dikenal pasti terus ya kepada keluaran sampingan boleh di-charge kepada produk sampingan ya. Jadi kos-kos yang dilibatkan terhadap produk bersama tidak boleh di-charge kepada produk sampingan. Sebab apa? Sebab nilai jualan produk sampingan memang rendah ya. Jadi dia hanya berupaya untuk menampung kos tambahan terhadap produk sampingan itu sendiri. Okey. Terdapat 2 kaedah yang boleh digunakan untuk memperakaunkan keluaran-keluaran sampingan. Yang pertama ialah kaedah penambahan pendapatan. Yang kedua adalah kaedah pengurangan kos pengeluaran. Dalam kaedah pertama, iaitu penambahan pendapatan, kita akan mengagihkan nilai jualan bersih dari jualan sebenar keluaran sampingan. Nilai jualan bersih ini adalah merupakan nilai jualan produk sampingan ditolak dengan kos-kos lanjutan produk sampingan itu sendiri. So, bila kita dah dapat nilai jualan bersih, kita boleh campur ya dengan pendapatan produk-produk bersama yang sedia ada ya untuk menambahkan jumlah pendapatan. Okey. Manakala dalam kaedah kedua ya, yakni pengurangan kos pengeluaran, kita akan mengagihkan nilai jualan bersih dari pengeluaran sebenar ya, keluaran sampingan. So maknanya kita akan menggunakan nilai jualan bersih juga, iaitu nilai jualan produk sampingan tolak kos-kos ya, lanjutan produk sampingan itu sendiri. So once kita dah dapat nilai jualan bersih, kita akan gunakannya untuk mengurangkan kos bersama produk-produk bersama. Jadi bermakna nilai jualan bersih produk sampingan boleh digunakan untuk mengurangkan kos-kos bersama sebelum jumlah kos bersama ini diagihkan kepada produk-produk bersama itu sendiri. Okey, so kita akan lihat jalan kiranya. Okey, contoh, salah satu keluaran bersama yang dihasilkan oleh Langlev ialah makanan bayi Baby-Lac yang berasaskan jagung. Semasa memproses Baby-Lac, keluaran sampingan Fishdyne terhasil ya, kerana bukan niat kita untuk menghasilkan produk sampingan. Fishdyne akan dijual sebagai makanan ikan peliharaan. Walau bagaimanapun sebelum boleh dipasarkan, Fishdyne perlu menjalani proses tambahan. So maknanya produk sampingan itu sendiri perlu melalui proses tambahan ataupun proses lanjutan sebelum produk sampingan tersebut dijual. Okey, kita lihat kepada data. Pertama, kita ada kos bersama. Ini adalah merupakan kos-kos yang dilibatkan untuk produk bersama. So, dalam contoh ni, produk bersama yang kita gunakan dalam contoh ini cuma satu saja, iaitu Baby-Lac. Okey.
Data yang kedua adalah kos proses tambahan fish dye. Ya, ini adalah merupakan kos proses tambahan untuk produk sampingan. Nilainya 750. Harga jualan seunit. Okey, untuk produk utama baby leg RM7, untuk produk sampingan fish dye RM4. Unit pengeluaran baby leg produk utama 7,500 unit, produk sampingan 1,000 unit sahaja. Unit yang boleh dijual untuk baby leg 6,000, so unit pengeluaran 7,500, unit dijual 6,000, so kita ada inventory akhir lah. Ya, untuk fish dye pun sama juga, ya, unit pengeluaran adalah 1,000, ya, kemudian unit yang dijual adalah 500, so kita juga mempunyai inventory akhir. Dalam contoh ni, ya, kita tiada stok awal. Okey, tapi kita ada stok akhir. Okey, kaedah yang pertama yang kita akan gunakan untuk memperakaunkan, ya, produk-produk sampingan. Ya, so dalam kes ni kita ada satu je produk sampingan, iaitu fish dye. So kaedah pertama adalah penambahan pendapatan. Okey, so jualan baby leg, ya, baby leg adalah merupakan produk utama. So kita ada 6,000, ya. Unit kita darabkan dengan RM7 nilai jualan, ya, baby leg. So dapat 42,000, tolak kos barang dijual. So kos barang dijual terdiri daripada kos bersama di sini, ya. Ini adalah kos bersama untuk produk utama, iaitu baby leg lah, 30,000. Okey, so kita akan guna, ya, kaedah penambahan pendapatan. Okey, stok akhir baby leg. Produk utama juga. Okey, so kita ada stok akhir yang tinggal 1,500. Ya, bahagikan dengan jumlah pengeluaran, ya, 7,500, ya, 7,500 tolak unit jualan 6,000, so kita ada stok akhir. So kita akan apportionkan kos bersama ini, ya, kepada inventory akhir yang tinggal, iaitu sebanyak 1,500. So akhirnya nilai inventory akhir yang tinggal adalah 6,000. Okey, so 3,000, ya, 30,000 kos bersama tolak dengan stok akhir, kita dapat 24,000. Okey. So 42,000 tolak dengan, ya, kos barang dijual. Ini adalah kos barang dijual produk utama. Semua ni produk utama. So kita dapat 18,000. So 18,000 ni sepatutnya untung kasar kita lah. Tapi kita belum mengambil kira produk sampingan, ya. So maknanya nanti kita boleh tambah, ya, pendapatan, ya, yakni nilai jualan bersih produk sampingan kita. Okey, so kita tengok, ya, produk sampingan kita, nilai jualan bersihnya ialah, so nilai jualan adalah RM4. Okey, sedangkan kos pengeluaran 750 adalah merupakan kos proses lanjutan dibahagi dengan unit-unit yang dikeluarkan. So bila kita bahagikan, kita dapatlah 75 sen. Ya, 750, ya, RM750 bahagi dengan 1,000 unit, so kita dapat 75 sen. So RM4 tolak 75 sen darab dengan 500 unit, ya, maka kita dapatlah nilai jualan bersih fish dye sebanyak 1,625. So campur, ya. So akhirnya kita akan campurlah 18,000 campur dengan 1,625, maka kita dapat penambahan pendapatan daripada 18,000 menjadi 19,625. Okey, kaedah yang kedua untuk memperakaunkan produk sampingan ialah pengurangan kos pengeluaran. Menggunakan data yang sama, ya, maka kita akan kiralah untung kasar. So kita ada jualan baby leg sama macam tadi, 6,000 unit darab RM7, so dapat 42,000. Tolak kos barang dijual. So kita ada kos barang dijual, yakni kos bersama untuk baby leg produk utama 30,000. Okey. Kaedah ini adalah mengurangkan kos pengeluaran. Kos pengeluaran kita untuk produk utama adalah 30,000. So kita akan gunakan nilai jualan bersih produk sampingan untuk mengurangkan kos pengeluaran kita.
Okey, maka kita akan tolak dengan nilai realisasi bersih pengeluaran ataupun nilai realisasi bersih pengeluaran untuk fish dye. Okey, yakni produk sampingan kita. So jumlah unit yang dikeluarkan 1000 dan kita akan darabkan dengan nilai realisasi bersih lah ataupun nilai jualan bersih kita. So RM4 nilai jualan tolak dengan kos pengeluaran. Okey, 75 sen yang kita kira tadi. So akhirnya kita dapat nilai realisasi bersih pengeluaran fish dye adalah 3250. Okey. So now 30,000 tolak 3250, maka kos pengeluaran kita dah jadi 26750. So kita ambil 26750 ni saja, kita akan menilai inventory akhir kita yang tinggal. So 1500 inventory akhir yang tinggal, bahagikan dengan jumlah pengeluaran produk utama dan darab dengan kos pengeluaran kita yang baru. Okey. So kita dapat 5350. Okey. Akhirnya kita akan kira kos barang dijual kita iaitu 30,000. Okey, tolak 3250 tolak 5350. Maknanya kita untuk nak kira kos barang dijual kita kena tolak dengan stok akhir. So dapatlah 21,400. Okey. So akhirnya kita nak kira untung kasar 42,000 jualan tolak dengan kos barang dijual kita yang baru 21,400, maka kita dapatlah untung kasar yang lebih tinggi memandangkan kos pengeluaran kita telah berkurang kerana kita gunakan nilai jualan bersih produk sampingan untuk mengurangkan kos pengeluaran kita. So dapatlah 20,600. Okey. Topik yang seterusnya, subtopik yang terakhir ialah kos bersama dalam pembuatan keputusan. Kita akan menentukan sama ada jualan patut dibuat pada titik pemisah ataupun selepas kita melibatkan proses lanjutan ataupun proses tambahan terhadap sama ada produk-produk bersama ataupun terhadap produk-produk sampingan. Hanya pendapatan dan kos selepas titik pemisah sahaja yang akan diambil kira di dalam penilaian pembuatan keputusan sama ada jual pada titik pemisah ataupun jual selepas proses lanjutan. Kos bersama yakni kos-kos sebelum titik pemisah adalah dianggap sebagai kos tenggelam. Dengan itu tidak relevan. Kenapa ia dianggap sebagai kos tenggelam? Kerana ia adalah merupakan keputusan lepas sebelum kita menghasilkan produk bersama. Sekarang ni keputusan kita adalah setelah produk bersama dihasilkan, kita nak memutuskan sama ada kita nak lakukan proses lanjutan ataupun tidak. So kos-kos yang telah terlibat di masa lalu akan dianggap sebagai kos tenggelam, maka tidak boleh diambil kira di dalam analisis pembuatan keputusan untuk memproses lanjutan ataupun menjual pada titik pemisah. Okey, ilustrasi. Haruman Sendirian Berhad adalah pengeluar minyak wangi. Ia menghasilkan dua jenis haruman iaitu segar dan bayu melalui satu proses bersama. Syarikat sedang memikirkan kemungkinan memproses terus segar menjadi wangian seroja. So maknanya kalau diproses terus segar menjadi wangian seroja, segar tidak akan dijual pada titik pemisah lah. Segar akan ditukar dulu menjadi seroja. Kemudian yang kita jual adalah seroja, bukan lagi. Okey. So contoh kos bersama yang dilibatkan untuk menghasilkan kedua-dua produk bersama tersebut adalah sebanyak 880. So kita akan menghasilkan dua produk bersama iaitu bayu. Kalau kita tengok kat sini 50 liter output kita dan kita boleh jual pada RM6 seliter. Manakala segar
Ya, output kita adalah 150 liter dan kita boleh jual pada harga RM4 seliter sahaja. Okey, so sekarang ni keputusan yang kita nak buat ialah sama ada nak jual sebagai segar pada RM4 seliter dengan volume 150 liter ataupun hendak dilibatkan proses lanjutan sebanyak 160. Okey, maka akan menghasilkan seroja yang mana output seroja adalah sebanyak 100 liter dan boleh dijual pada harga yang lebih mahal, iaitu RM8 seliter. Jadi pembuatan keputusan kita ialah sama ada hendak jual segar pada titik pemisah ataupun lakukan proses lanjutan terhadap segar dan menghasilkan seroja. Jadi yang kita akan jual ialah seroja. So analisisnya, analisis pembuatan keputusan sama ada untuk memproses segar menjadi seroja adalah seperti berikut. So pertama sekali kita akan membandingkan nilai jualan seroja dengan nilai jualan segar. So nilai jualan seroja ialah 800. Okey, berdasarkan pada harga jualan yang lebih mahal tadi. Bandingkan dengan nilai jualan segar kalau kita tak convert segar menjadi seroja. So akhirnya kita dapat pertambahan pendapatan sebanyak 200. Jadi dalam kes ni kita dapati bahawa baguslah kita convert segar menjadi seroja kerana terdapat pertambahan pendapatan. Tapi hati-hati kita kena lakukan analisis seterusnya, iaitu membandingkan dengan kos proses tambahan yang telah dilibatkan dalam proses menukar segar menjadi seroja. So berdasarkan pada data, kos tambahan yang kita libatkan adalah 160. Jadi dalam kes ni kita dapati bahawa pertambahan pendapatan adalah lebih daripada pertambahan kos. Dengan itu, kita memperoleh pertambahan keuntungan. Jadi keputusan akhir kita ialah kita akan teruskan proses lanjutan segar menjadi seroja kerana nilai jualan dan nilai jualan bersih seroja adalah melebihi nilai jualan segar. Dengan itu tamatlah penerangan bahagian kedua untuk kuliah 10 bertajuk pengekosan untuk produk bersama dan produk sampingan. Terima kasih.